Assalamualaikum semua, apa khabar? Semua rakan-rakan YouTuber dan juga penonton channel YouTube saya. Ramai yang bertanya kepada saya, macam mana nak set up Zwift paling murah dengan menggunakan kos yang paling murah. Hari ini saya akan tunjukkan bagaimana kita untuk bermain Zwift, game Zwift tu dengan kos yang paling murah. Okey, so jadi saya akan tunjukkan barang-barang yang perlu ada untuk bermain setup Zwift yang paling murah. Okey, yang pertama sekali kita kena ada roller. Okey, yang kedua kita kena ada basikal. Ini mesti semua dah ada lah kan. Sebelum kita ada roller mesti kita ada basikal. Okey, yang ketiga kita kena ada notebook ataupun untuk setup Zwift. Yang paling murah sekali, yang penting kita kena ada contoh telefon. Yang kita perlu pakai telefon Android ke ataupun Apple, iOS ataupun Android, dua-dua boleh. Kita boleh install Zwift. Itu kos paling murah lah, yang mana tak ada notebook, tak ada PC kan. So hari ni kita set up dekat outdoor, selalu kita buat dekat dalam. Tapi memandangkan waktu PKP ni pukul 5 memang kita kena keluar lah, bagi udara segar. Okay, jadi yang paling penting sekali ni, speed sensor. Okay, benda ni ni saya memang dah ada lama lah, sebelum waktu PKP ni lama. Sebenarnya benda ni ada dua function. Dia macam-macam brand. Yang ini boleh gunakan cadence sensor dan juga speed sensor. Dalam ni, belakang ni dia ada satu switch. Switch ni kita boleh ubah ke cadence sensor, kena buka bateri dia. Buka bateri dan kita boleh ubah sama ada cadence sensor dan juga speed sensor. So hari ni saya set upkan benda ni sebagai speed sensor. Okey. Tentang kos pula. Basikal kebanyakannya semua dah ada lah, basikal road bike ataupun mountain bike. Roller tu ramai yang baru beli. Macam saya memang dah ada lama roller ni. Roller ni sebenarnya kos asal dia sebenarnya dalam RM400 je sebelum waktu PKP ni. Dalam 400, 420 macam tu. Tapi selepas waktu PKP ni saya tengok harga dia jadi 4.5, 5.5, ada yang lebih lagi daripada tu. Okey, tentang pemilihan roller, macam mana cara nak kita pilih roller tu, saya rasa kita boleh bertanya pada komen nanti. Okey, jadi kurang-kurangnya sekarang kita dah ada roller. Kos roller lebih kurang dalam 400.5 average harga. So notebook, kalau nak paling kos lah, paling murah kita gunakan handphone. Handphone semua dah ada. Speed sensor, berapa harga dia? Benda ni paling murah boleh dapat RM30 je sebenarnya. Paling murah boleh dapat RM30 dekat online. Adalah yang harga sampai RM45, RM90, RM100 lebih. Macam-macam harga ada, pilihlah. Tapi saya pakai ni yang harga RM30 lebih, RM35 je. Dari macam-macam brand, Megan, yang Wahoo, yang Garmin, macam-macam ada, ikut cita rasa anda. Okey, ni kita akan pasang speed sensor ni. Saya letak double tape kat sini dengan gunakan getah. Nak bagus letak, ada orang letak kat tayar depan, tayar belakang. Sebenarnya kalau benda tu kat depan kita, lebih baik letak kat depan. So lekatkan double tape dia dulu, kemudian kita letak getah. Okey, untuk option macam saya akan pasang cadence sensor dengan heart rate sensor. Okey, so jadi apa yang perlu buat, install Zwift. Macam ni saya dah install Zwift. So jadi kita tinggal tekan, kalau anda belum ada account, anda kena buat account. So macam saya dah ada account, just tekan let's go. Okey, bila dah buka Zwift ni, dah register account, nanti dah login. After login tu nanti dia akan suruh pilih untuk pair device, sama ada kita pilih power source ataupun speed sensor. So jadi kita akan cari speed sensor. Okey, untuk bagi kita detectkan tadi speed sensor tu, pastikan tayar anda pusingkan sikit untuk bagi dia detect. So dia akan keluar kat sini, Cyplus S3. S ni for speed sensor, C ni for cadence sensor. So jadi kita akan pilih speed sensor. Macam ni saya gunakan connection Bluetooth. Tayar size boleh setting kalau pakai 25C ke 23C. Okey, so kita pilih speed sensor. Okey, dia akan bagi choice untuk pilih trainer. Dia ada macam-macam. So ambil yang paling basic sekali. Unleash roller. Klik sini, tekan OK. So speed sensor ni, okey, cuba pusing kan. Okey, nampak dia bergerak kan. So tandanya dia dah connect.
So kita cari cadence sensor pula. Cadence sensor, ambil C. C ni cadence sensor. Okey, kemudian kita ambil heart rate. Okey, ni heart rate sensor. Okey, bila semua dah detect, tekan OK. Dekat Watopia, New York. Okey, contoh saya ambil je dekat Richmond ni, dan kita tekan right. So ni dia punya route dah lah. Okey, so jadi sekarang bila dia dah macam ni, dia dah sampai dekat starting point ni. Okey, dia akan keluar nama kita. Yang ini watt per kilo. Yang ini jarak berapa kita dah kayuh. Yang ini watt per kilo, jarak berapa dah kayuh. Nama saya Farhan Kulfish. Dia boleh add nanti kalau nak. Okey, so kat sini ada indikator watt. Watt ni wattage dia. Ni RPM ni daripada cadence sensor. Yang ni daripada heart rate sensor. Okey, so jadi kita akan try. Saya nak cerita tentang, ramai orang cakap bila pakai roller ni apa keburukan. Keburukan dia sebenarnya dia tak accurate. Ni paling penting lah. Dia tak accurate. Contohnya anda kayuh keluar dekat apa ni, Zwift 400 watt, tapi actually sebenarnya wattage yang keluar tu cuma dalam 200 lebih macam ni. So dia tak accurate. Dan kemudian maksimum bila menggunakan setup macam ni hanya 400 watt je dia akan bagi. Kalau anda lebih daripada tu, dia takkan dapat juga. Tapi dia tak accurate. Dia lebih kurang dalam 60% daripada wattage sebenar yang terhasil. Okay, so kita akan cuba hasilkan produce 200 watt. Okay, slow. Nanti kat 200 lebih. Okay, macam ni maksimum lah 400 watt. Tapi sebenarnya wattage yang kita produce baru 200 lebih je sebenarnya. Okay, so jadi kat sini dia tak accurate. Nampak tak? Kita dah gunakan gear belakang 11, depan 52. Adik? 52. So dengan setup ni pedal lebih kurang dalam 90 lebih RPM, dia dah produce sampai 400 watt. Inilah kelemahan dia, dia tak accurate. Satunya benda ni lebih kurang dalam 200 watt je, 210, 220 macam tu. Okay? Tapi kebaikan dia, jadi keburukan dia tak accurate. Tapi kebaikan dia sekurang-kurangnya anda boleh main Zwift. Dan kalau anda nak laju, dia laju, jadi anda tak boring lah. Walaupun anda menggunakan roller sambil bermain Zwift, pada saya it's okay. Pada saya tak paling murah. Okay, lepas ni saya akan tunjukkan pula setup yang agak mahal. Okay, so jadi kita dah belajar nak setup Zwift gunakan roller. Okay, kali ni saya akan tunjukkan macam mana untuk setup gunakan trainer. Setup kali ni berbeza je. Saya akan gunakan Wahoo Smart Trainer, Wahoo Kicker Smart Trainer. Jadi yang model first edition. Harga dia sekarang 6,000 lebih. Memang mahal. Zaman sebelum ni saya rasa tak semahal itu kot. Tapi dalam 6,000 jugalah Wahoo Kicker ni. Okay, yang lain semua macam biasa. Ni Wahoo Kicker ni. Wahoo Kicker ni yang ini model apa saya tak ingat, tapi ni Smart Trainer. So dia ada 3 kaki. Nak boleh gunakan mountain bike pun boleh. Paling kecil saiz tayar dia boleh gunakan 24 inci. Okey, 24 ada, 25, 700C, 29 pun boleh. Okey, ini antara yang terbaik. Ini dulu yang dipakai oleh tim Sky. So jadi dia ada motor kat dalam ni. So dia smart trainer. Bila bukit dia akan berat, bila turun bukit dia akan ringan, dan dia ada inersia. Okay, ini beza dia berbanding kalau anda gunakan trainer yang biasa, dia tak ada inersia. Dia susah nak dapat inersia ni. So ni ada realistic. So faktor-faktor dia realistic. Ini dia gunakan belting, macam belting kereta tu. So cuba kayu. Okay, dah lepas benda kayu. Tengok, dia ada inersia seolah-olah macam kayuhan sebenar.
Okay, jom kita akan tunjukkan macam mana untuk setup switch. Okay, lagi satu dia ada function 2 connection. Dia boleh gunakan Bluetooth dan dia juga boleh gunakan ANS. Okay, kedua-duanya boleh pakai. Macam tadi tu kita gunakan connection Bluetooth kan. Yang ini kita boleh try dua-dua. Tapi ni saya akan tunjukkan untuk gunakan Bluetooth lah. Okay, sama juga. So kita akan pair balik. Okay, kali ni kita akan pilih power source. Okay, ni kita unpair tu. Okay, dia akan detect wahoo kicker. Ini controllable. Maknanya dia akan control berat ke ringan ke, dia akan control. Okay, yang ini cadence sensor kita gunakan tadi. Okay, sekarang ni saya gunakan Bluetooth. Dia boleh guna dua-dua. ANS boleh, Bluetooth boleh. Kalau kita nak gunakan ANS, okay, kita boleh sambung ni AND receiver, USB AND receiver. Okay, okay, ni tadi kalau kita nak gunakan ANS, bila saya gunakan ANS, biasanya saya akan letak benda ni hampir kepada basikal dan tunjuk kepada USB untuk dapatkan connection yang lebih stable lah. Tapi untuk demo ni saya akan gunakan Bluetooth je. Kalau ikutkan Bluetooth pun jarak dia boleh dapat 10 meter. Bila Bluetooth yang baru, Bluetooth 5.0, macam notebook ni ada notebook Bluetooth yang baru, 5.0 punya Bluetooth, 4.0 punya Bluetooth pun dah okey, dia dah stable. Sepatutnya tak ada masalah connection dan Bluetooth boleh connect dengan banyak device. Okey, so kita akan tunjukkan. Kita dah select tadi. Okey, sekian untuk info dan knowledge pada musim PKP ni. Saya cuba rajin-rajinkan lah. Memang Mon nak buat video ni bukan senang. Lagi satu nak edit dia. Jadi saya pun cuba cari masa untuk buat dia. Nanti saya akan buat lagi macam-macam video. Jangan lupa subscribe dan like, share video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.